怎么样啊？ Okey, nampak tak slide saya? 一层拿来教我一下， Tak nampak Sekejap saya stop sharing balik. 讲看那个 slide， 什么？我看 slide， 什么 slide？他的 slide 我看不到。 Sekejap Dah nampak slide lah. 没有看到我 slide 讲讲 presenting 哈，那不能 Okey, nampak tak? 不能哦。 Tak nampak Nampak? Ada yang nampak? Nampak. 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 Nah, nampak. Okey, yang tak nampak, you kena ni. Dekat lambang people, you kena pin saya sebagai PPD Johor Bahru. Okey? You nampak saya je Ya. Ya. Slide tak nampak. Nilai Ada yang nampak. tak nampak Your entire screen. 一层啊。我要那个。冰紧的啦，教我一下。我怎样看到那个都看不到他的哦。他申请。是那个 slide。你为什么不按英文？是这样。Oh, kena unpin dulu Okey. pin了了。 Okey, sorry Bagi yang nak tengok slide, unpin dulu saya. Sorry unpin 了。 unpin dulu. Sorry. Okey. Nampak. Nampak. Unpin dulu. Sorry, saya lupa. Sudah. Okey. Okey, orang lain boleh offkan dulu mikrofon. Okey, kita akan mulalah. Okey, yang pertama tadi saya dah sedikit pengenalan Okey, objektif latihan kita ada 4 subtopik yang saya akan target pada hari ini untuk cuba habiskan. Yang pertama, saya nak bercerita pasal Google Meet ni adalah fungsi utama dia adalah secara remote learning itu distance learning. Iaitu guru dan pelajar dapat belajar secara jarak jauh. Kemudian kenapa kita pilih Google Meet? Sebenarnya banyak lagi teknologi lain yang kita boleh gunakan sebenarnya. Contohnya kita guna Google Classroom, Google Docs, Google Form. Tapi kenapa saya pilih tajuk Google Meet ni? Sebab dia boleh video conference. Macam apa yang saya buat sekarang ni, saya boleh berinteraksi dan tengok intonasi, mimik muka pelajar saya dan pelajar boleh tengok saya juga. Jadi di situ berlaku orang kata komunikasi yang lebih rapat lah bila kita dapat tengok gerak tangan muka, intonasi, okey. Jadi yang ketiga, bagusnya sambil kita berbincang seperti ini, kita juga boleh buat online presentation. Macam apa yang saya buat sekarang tadi, cikgu-cikgu semua nampak saya sedang bercakap. Dan saya boleh present saya punya Google Slide ni, ataupun saya nak present saya punya PowerPoint pun sama, atau saya buka PDF atau Google Word, Microsoft Word. Jadi apa sahaja yang keluar di skrin saya boleh pancarkan kepada murid-murid untuk dia lihat sambil saya bercakap. Jadi ini berlaku interaksi yang lebih rapat lah kita panggil apabila kita mengajar dan pelajar belajarlah dengan kita. Okay.
Okay, dan last kali saya akan sentuh sedikit macam mana kita nak integrationkan dia ke dalam Google Classroom lah. Okay, sebab banyak sesi-sesi video conference dibuat sebenarnya. Ada yang gunakan Google Meet, ada yang gunakan Zoom, ada yang gunakan Microsoft Teams. Jadi saya hanya pernah cuba dua je lah, Meet dengan Zoom. Dan saya tak pernah cuba Microsoft Teams, jadi saya tak boleh komen lah. Jadi bila saya bandingkan antara dua ni, petunjuk antara dia adalah hijau adalah bagus, merah maksudnya dia kurang perbandingan lah saya buat macam ni. Jadi yang pertama kenapa Google Meet ni saya gunakan, pertama dia integration dengan ID MOE tu, okay. Maksudnya pada level business, account business, kita dah dapat level tu menggunakan ID MOE ni. Jadi hanya KPM yang bayar kepada Google. Jadi kita dapat secara free, kita boleh gunakan Google Meet, okay. Tapi untuk Zoom, kita hanya boleh gunakan ID personal sahaja. Dan kita kalau nak premium, kita kena bayar lah. Okay, dia ada kelemahan sikit. Untuk Google Meet, dia 100 peserta, sama dengan Zoom. Tapi sempena COVID-19, Google dia tambah kapasiti sehingga 250 orang. Dia kata sehingga 1 Julai 2020. Kita tak tahulah kalau dia extend lagi. Kalau kita tengok peserta kita pada hari ini 200, sekarang 241 orang. Tapi kalau saya gunakan Zoom, peserta yang boleh masuk untuk melakukan video conference dengan saya hanya 100 orang. Untuk account personal kita panggil. Ketiga, Meet dia ada sedikit kelemahan iaitu hanya ID MOE sahaja boleh create video conference. Bermaksud kalau cikgu ada ID MOE tu, cikgu boleh buat macam saya buat ni lah. Tapi kalau cikgu tak ada ID MOE, maksudnya cikgu ada Gmail biasa atau lain-lain domain, cikgu tak boleh buat Google Meet ni. Okay, itu maksud dia. Kecuali cikgu ada account premium. Okay, tapi untuk Zoom, dia boleh create. Walaupun cikgu guna mana-mana ID, cikgu boleh buat video conference. Ini kelebihan Zoom. Tapi untuk Google Meet, dia memang dah limit pada ID MOE atau mana-mana domain yang ada G Suite Education atau business lah. Okay. Kelebihan Google Meet juga dia tak ada limitasi masa. Contohnya kalau saya buat video conference dengan pelajar saya, katakanlah sesi saya selama 1 jam setengah, tak ada isu. Dia boleh berjalan straight je. Tapi kalau kita gunakan Zoom, sebab kita ID personal, kita hanya limit 30 minit dia sahaja setiap sesi. Maksudnya habis 30 minit, sesi tersebut akan terhenti, kita kena buat link baru. Jadi dia agak menyukarkan kita untuk melakukan sesi yang lebih daripada 30 minit lah. Okay, yang terakhir, fungsi yang agak sukar di dalam Google Meet, dia sekarang ni creator atau admin saya tak boleh mute all ke semua peserta secara serentak. Okay, tapi kalau Zoom, admin dia boleh mute. Tekan sekali semua tak boleh bercakap. Tapi dalam Meet, saya kena mute seorang-seorang kalau sendiri tak mutekan mikrofon. Tapi Google, dia telah buat pengumuman lah. Bermula 1 Julai, fungsi mute all ni akan hadirlah di dalam aplikasi Google Meet ni. Tapi sekarang tak boleh lagi. Kena tunggu 1 Julai lah 2020. Okay, itu sedikit perbandingan. Tapi sebenarnya ini bergantung kepada selera sendirilah nak gunakan Google Meet ke nak gunakan Zoom untuk video conference. Hanya tajuk saya hari ini saya gunakan Google Meet. Jadi saya akan terangkanlah secara detail apakah itu Google Meet. Okay, ada dua kaedah menggunakan Google Meet ni. Pertama kita gunakan komputer atau laptop. Kedua kita gunakan smartphone. Okay, jadi saya rasa cikgu-cikgu dia tak ada isu lah pasal komputer dengan laptop ni, biasanya dia ada. Okay, tapi pelajar tak kesemuanya ada laptop, tapi ada yang ada smartphone walaupun mungkin kedua-duanya tak ada pelajar. Tapi smartphone ni memang popular lah di kalangan pelajar. Jadi ini satu alternatif yang kita boleh gunakan. Okey, cara kita nak suruh peserta atau pelajar join Google Meet ni, rasanya semua dah berjaya join kat sini, tak ada isu lah. Tapi ada dua perkara yang penting saya nak highlightkan, iaitu kita sepatutnya suruh pelajar gunakan akaun MOE. Sebab akaun MOE ni agak mudah nak gunanya. Iaitu pelajar hanya perlu pergi ke browser, dia klik link yang kita bagi dan dia terus akan join ke dalam video conference macam ni. Tapi kalau kita gunakan akaun personal, dia ada sedikit masalah. Contohnya guna Gmail, admin kena accept baru boleh.
Kalau saya tak accept, orang tu tak boleh masuk video conference. Jadi sebab itu ada perkataan X to join ni. Okay? Sebab kita gunakan account personal. Kalau kita gunakan account MOE, tak ada isu. Dia terus tekan join tu, terus masuk. Senang kerja. Jadi kalau saya jadi cikgu-cikgu, saya akan suruh pelajar gunakan MOE lah. Okay? Ini cara install, nanti boleh tengok. Saya pun dah edarkan. Okay, nanti slide ni saya akan sharing juga. Ini cara join menggunakan smartphone. Tadi gunakan laptop. Okay, biasanya peraturan pertama kita akan suruh peserta offkan mic. Sebab bila terlalu ramai bercakap, dia akan mengganggu orang lain untuk mendengar presenter bercakap. Okay. Jadi kita kita berkenalan sekejap dengan antarmuka Google Meet. Okay. Kalau yang gunakan laptop, dia akan perasan ada beberapa butang. Okay. Dia akan perasan ada beberapa butang. Kalau kita tengok bahagian bawah sekali, nanti kita akan tunjuk bila kita gerakkan mouse kita ke bawah, dia akan keluar tab yang bawah ni. Okay. Cara offkan dekat sini, offkan mic. Kalau kita nak tinggalkan meeting kita, kita letak je, tekan yang tengah ni. Dan sebelah sini adalah kamera. Bermaksud kalau kita rasa nak offkan kamera sekejap, kita boleh klik untuk off kamera tapi kita masih boleh dengar apa orang bercakap. Dan orang pun tak boleh tengok kita tapi dia boleh dengar apa yang kita bercakap lah kalau kita onkan mic. Okay. Kemudian dia ada butang sebelah kanan atas ni. Di sini people ni bermaksud kita nak tengok senarai peserta-peserta, rakan-rakan kita yang ada di dalam video conference ni. Dan di sebelah kanan dia ada butang chat. Bermaksud kita boleh chatting. Kalau kita tekan butang chat, kita boleh chat lah sekarang. Okay. Okay. Kemudian di bawah sekali, ada butang present now. Present now ni bermaksud kita, mungkin saya sebagai cikgu, saya akan present dululah slide. Kemudian kita berbincang dengan pelajar-pelajar. Kemudian kita tanya pelajar, ada tak dia nak present hasil kerja dia. Katakanlah dia buat kerja dia dalam PowerPoint. Jadi pelajar tersebut dia akan klik present now. Bila dia present now, saya sebagai cikgu dan rakan-rakan lain dia boleh tengok apa yang dia nak present. Itu bermaksud present now. Okay. Kemudian sebelah kanan ada titik ni, di sini ada butang-butang setting. Contohnya kalau cikgu tengok video kamera cikgu tak keluar, cikgu boleh tekan butang ni, cikgu cari satu butang setting, cikgu boleh twist atau ubah kamera mana cikgu nak guna. Ataupun mungkin mic cikgu tak berfungsi, kita akan tengok dalam butang ni ada setting. Di situ maksud dia butang setting. Itu sedikit berkaitan dengan interface Google Meet. Okay. Saya rasa interface dia agak mudah, taklah terlalu sukar untuk kita faham. Okay, kemudian biasanya kita akan buat set peraturan apabila kita nak menggunakan Google Meet di dalam kelas. Sebab kita dalam pendidikan, okay, kita dalam pendidikan kita perlu buat peraturan lah apabila kita nak menggunakan Google Meet ni dengan pelajar-pelajar. Contohnya kita kata peralatan, pakaian bebas tapi sopan, Muslim menutup aurat. Sebab kadang-kadang pelajar dia tak faham. Bila kita suruh dia klik dia klik link tu, jadi kemungkinan dia tak bersedia kan. Dia tak tahu dia akan keluar dalam video. Jadi kita kena ingatkan. Okay. Kemudian kita larang pelajar-pelajar ni merakam gambar atau video semasa sesi pembelajaran kecuali dengan kebenaran guru. Okay. Sebab kita pun tak nak ada isu orang rakam kita mengajar ke apa kan, kita rasa tak selesa, betul. Jadi kita sentiasa ingatkan pelajar kalau mungkin dia nak ambil gambar untuk kenangan kan dalam ni, dia suruh dia minta kebenaran dengan kita sebagai cikgu, okey? Supaya semua orang bersedia lah untuk dia ambil gambar, macam itulah lebih kurang. Okey, mikrofon kita suruh dia senyap, mute dan juga onkan mikrofon ketika ada soalan sahaja. Okey, kita juga kata murid boleh berbincang atau pertanyaan pada ruangan chat okey kat sini. Jadi peraturan ni boleh diubah, ditambah baik mengikut kesesuaian cikgu sendirilah. Ini cara saya, okey. Okey, apa itu remote learning, distance learning saya tak nak cerita ni panjang-panjang sebab saya rasa semua orang faham. Just secara ringkasnya,
Okey, apabila kita berhadapan masalah untuk mengajar secara bersemuka face to face, okey, kita mengajar secara jarak jauh. Contohnya ni peta Malaysia kan. Jadi seorang berada di Pahang, seorang berada di Sarawak, seorang berada di Johor, macam kita lah sekarang. Saya rasa semua peserta kat sini seluruh Malaysia Okay, ada murid A, murid B dan murid cikgu. Jadi di sini berlaku pembelajaran secara jarak jauh. Okay. Semua tak nampak slide ke? Ada setengah je yang tak nampak ni? Tak nampak. Slide hilang. Ada yang nampak. Siapa yang tak nampak tu unpin. Tak nampak. Tak nampak Sekejap saya sharing balik. Okay, mungkin ada masalah gangguan internet. Sekejap saya sharing balik. Okay, saya dah present balik. Mungkin refresh balik. Okay. Okay, nampak Alright. Okay, saya sambung. Nampak. Okay. Saya sambung. Jadi bila kita merancang proses pembelajaran jarak jauh macam ni, pengajaran jarak jauh, proses pembelajaran dia masih sama. Okay, kitaran proses tu masih sama. Kita perlu ada objektif, kita perlu ada induksi, ada kandungan pembelajaran, ada perbincangan dan ada refleksi. Itu secara ringkaslah proses pembelajaran yang berlaku menggunakan Google Meet ni. Okay, contohnya saya buat sedikit mock session supaya semua orang dapat rasa apa situasi yang berlaku apabila kita mengajar menggunakan Google Meet ni. Jadi macam tadi saya mula-mula saya tunjuk diri saya sesi pengenalan sedikit kan. Kemudian kita nak mulakan mock session ni, contohnya hari ni objektif pembelajaran kita saya nak ajar pasal augmented reality dalam pendidikan ni tajuk PhD saya lah. Jadi objektif pertama saya, pelajar dapat menyatakan definisi AR. Kedua, pelajar dapat menyatakan 3 jenis AR sekurang-kurangnya. Ketiga, objektif saya pelajar dapat menyatakan 2 contoh penggunaan AR dalam pendidikan. Okay, katakanlah ini yang saya nak ajar pada pelajar. Saya buka slide saya untuk mengajar. Okay, secara ringkasnya okay. Okay, definisi, okay. Okay, hari ini cikgu nak bercerita tentang definisi augmented reality boleh ditarifkan sebagai keadaan di mana pengguna dapat melihat gabungan objek maya dan dunia sebenar dalam masa nyata, iaitu real time. Ini sedikit definisi. Okay, kemudian saya buat set induksi saya. Okay, katakanlah saya menggunakan video sebagai set induksi saya. Okay, apabila orang scan buku keluar something bercakap. Ini adalah contoh teknologi AR, okay. Muncul sesuatu pada buku lah maksudnya AR. Okay. Dia ambil buku, saya ambil buku, saya scan. Jadi keluar sesuatu iaitu pelajar dia bercerita pasal rumusan dengan buku. Itu adalah teknologi AR. Mungkin ini adalah sebagai satu set induksi yang saya nak tunjuk kepada pelajar lah. Antara jenis-jenis AR ada marker based, markerless, location based, superimposition, projection based and outlining AR. Okay. Contoh AR dalam pendidikan, buku teks, papan kenyataan, nota interaktif, kad interaktif, papan kenyataan, treasure hunt. Okay. Ini antara jenis-jenis AR secara overall lah. Saya nak tunjuk. Okay, katakanlah kita dah habis. Okay. Sesi. Okay, saya tunjuk balik slide tadi. Dah berlaku sesi pembelajaran. Okey, refleksi di luar Google Meet. Pembincangan dan refleksi, okey. Guru akan bertindak mengawal keadaan, bertindak sebagai moderator atau facilitator. Guru bertanyakan soalan kepada pelajar. Okey, pelajar juga boleh berinteraksi dengan rakan-rakan lain dengan kawalan guru. Okey, kita buat satu contoh lah perbincangan dengan refleksi ni. Saya stop sharing sekejap supaya kita tahu situasinya macam mana. Okey, boleh nampak saya? Boleh. Okay, boleh Boleh. Okay. Boleh. Contoh sekarang katakanlah saya dah habis mengajar, saya dah tunjuk slide saya,
saya dah induksi, set kandungan semua dah. Sekarang saya nak buat refleksi, saya nak tanya pelajar apa yang dia faham. Okey, jadi sekarang sesi dia adalah sesi soal jawab. Okey, saya lupa nak offkan ni sekejap Okey, sesi soal jawab. Okey, boleh tak seseorang onkan mic dan jawab soalan saya supaya semua orang faham macam mana situasi tersebut berlaku. Okey, murid-murid ada sesiapa yang boleh nyatakan apakah yang dia faham berkaitan dengan definisi augmented reality. Okey. Silakan siapa nak cakap, jawab soalan. Augmented reality adalah satu aplikasi 3D yang boleh digunakan dalam kelas. Okey, terima kasih. Okey. Okey. Yang jawab tadi Girija. Ya, betul saya. Okey, saya juga boleh pin Girija. Contohnya, okey nampak. Saya boleh pin pelajar yang nak menjawab. Jadi orang lain boleh tengok. Cikgu juga boleh kawal, katakanlah ada orang yang bercakap, saya boleh kontak dia. Okey? Baca lain. Tapi nanti 1 Julai lebih mudah lah sebab kita boleh mute all. Google akan datang. Hello tuan. Ya? Tuan, Okey. boleh tak saya cakap augmented reality adalah gabungan virtual reality, Okey. virtual augmented dengan virtual reality. Gabungan dia macam ni. Untuk pengetahuan semua, AR dengan VR lain. Okay? AR dia sesuatu objek dunia nyata, dia muncul dalam dunia maya, dia muncul dalam dunia sebenar. Tapi kalau virtual reality, dia keseluruhannya ada dalam dunia maya, dia tak muncul dekat dunia sebenar. Tapi kalau you cakap pasal reality, betul apa yang you cakap tadi, dia adalah campuran AR dengan VR. Okay, itu sedikit lah berkaitan luar topik hari ni. Tapi itu jawapan dia lah. Terima kasih atas perkongsian. Okay. Ada siapa lagi yang nak berkongsi? Dia boleh onkan mic. Okay. Sekejap, saya pin balik diri saya. Okay. Setting bahasa boleh tak? Apa? Setting bahasa. Setting maksudnya? Setting bahasa dia tu. Pengatur setelan dia, setting bahasa dia. Kita nak tukar dalam bahasa Arab ke atau dalam bahasa Cina contohnya. Tulisan Cina dia punya pengaturan di Google. Boleh tak? Dia dekat mana? Google apa? Ya, dekat ni, dekat layar lah dekat ni. Dekat Oh, screen. Google Docs. Macam Google Docs semua tu. Yang tu dalam Google Docs memang dia ada pilihan bahasa, tak ada masalah. Okay. Okay. Lagi satu yang bagusnya Google Meet ni, sebab saya saya nak tunjukkan sedikit. Bagi saya 10 saat. Okey. Satu bagusnya Google Meet ni, dia ada satu fungsi tau di bawah ni. Okey, di bawah ni dia ada fungsi turn on caption tau bagi admin. Saya tak pasti untuk peserta ada tak turn on caption. Saya rasa tak ada. Hanya creator saja ada. Tapi dia hanya ada fungsi dalam bahasa Inggeris, turn on caption ni. Okey. Kalau saya turn on caption ni, kalau saya cakap dalam bahasa Inggeris, dia akan ada subtitle English apa yang saya bercakap. Contoh contoh. Saya taklah fasih bahasa Inggeris. Okey, saya bagi contoh. Okey. In fundamental terms, the expression augmented reality often to AR refers to a simple combination of real and virtual worlds. Okay, kalau you nampak dekat bawah tu,
ada keluar subtitle bahasa Inggeris, betul tak? Tapi saya cakap bahasa Melayu sekarang, dia tak keluar lah, dia tak faham apa yang saya cakap. Okay? Can you try that again? Saya tak turn on tadi. Please try that again, please. Dia masuk dalam chat, sekejap dekat bawah saya. Ni Girija dia ada keluar caption. Okay, turn on caption dekat bawah tu. Okay, saya ulang lagi. What is augmented reality in simple words? Okay, in fundamental terms, the expression augmented reality refers to a simple combination of real and virtual world. Okay, dia ada jadi subtitle tau kat bawah. Apa yang saya bercakap tu keluar subtitle. Okay. Mungkin untuk kreator kot. Tapi Untuk ini saja partisipan yang ada sekarang. Okay. Kena on caption, sorry Oh, very good. Okay, kena on caption. So nak menjadi, kita jadi kreator ni, jadi admin Nanti tu saya macam akan mana? ajar akhir nanti, creator tu saya akan ajar akhir sesi nanti. Okay. Ada butang CC kat bawah tu. Okay. Dia boleh on caption, jadi you boleh cakap bahasa Inggeris, dia keluar caption, subtitle. Okay, itu salah satu kelebihan lah guna Google Meet ni, okay. Okay, saya present balik. Sekejap, present now. Okay. Tadi refleksi yang berlaku perbincangan melalui video conference Maksudnya kita dapatkan maklum balas daripada pelajar-pelajar. Tapi kita tak semestinya macam tu nak dapatkan refleksi. Kita boleh campurkan juga dengan lain. Katakanlah kita dah habis mengajar guna video conference semua, dah bincang dengan pelajar. Kita nak buat refleksi di luar Google Meet. Itu kita panggil blending lah. Kita campur, adun, campur-campur. Jadi guru bertindak menamatkan video conference, tapi cikgu maklumkan dululah. Selepas dia tamat video conference ni, dia perlu buka platform apa cikgu nak guna. Contohnya cikgu nak buat tugasan, kuis atau ujian ke, okay, melalui Google Classroom ke Kahoot ke kuis, tak ada masalah. Okay, kita campur-campur. Okay, itu maksudnya refleksi di luar Google Meet lah. Okay, sekarang bagaimana untuk melakukan online presentation? Okay, kaedah online presentation, halakan mouse ke bawah footer paparan, dia akan keluar satu tab dekat sini. Okay, siapa yang tadi dia tak jumpa turn on caption bagi laptop dekat sebelah sini, tapi yang saya nak tunjuk adalah untuk dia present dia punya slide. Okay, pelajar nak present dia punya slide, jadi pelajar akan tekan present now, klik your entire screen, dia akan keluar satu notification, pilih screen dan klik share. Jadi pelajar dia akan present. Dan kita sebagai cikgu, kita perlu kawal sebagai facilitator. Okay, mungkin kita dah tetapkan, kita panggil Abu, okay, present slide awak sekarang. Dia pun nak buat. Bila dah habis slide, dia akan tekan stop presenting. Bila tekan stop presenting, kita bagi arahan kepada pelajar lain. Katakanlah Aminah, okay, awak dah boleh present untuk slide awak. Jadi kita kawal online presentation ni untuk pelajar-pelajar, dia present satu persatu. Okay. Sekejap saya off caption. Keluar pula. Okay. Itu cara kita nak buat. Sebenarnya sangat simple. Halakan mouse. Klik present now, klik your entire screen. Okay. Itu cara kita bagi tahu pelajar lah. Okay. Saya check mic, ada yang start mic ni. Tuan, Ya. sila tengok apa yang you cakap tadi. Okay. Saya tengok bila you cakap bahasa Melayu, you tu apa sisi habis perkataan ni semua jadi macam tak betul punya. Betul. Untuk Google Meet, dia hanya detect untuk English version. Okay. Alright, thank you. Thank you. Okay, thank you. Ya, saya mengingatkan orang lain.
Yang lain tolong mute kalau tak nak bercakap tolong mute mikrofon. Yang ini kelemahan Google Meet lah sekarang, tapi nanti 1 Julai 2020 Google dia akan ada butang untuk mute all. Jadi admin lebih senang untuk kawal kelas. Okay, memang sekarang kena seorang-seorang lah mute. Nanti 1 Julai 2020 Google akan hadir dengan features terbaru mute all, okay? Okay, ni antara muka saya dah cerita. Okay, ni bagaimana cikgu nak create video conference melalui Google Meet. Macam mana saya buat macam ni? Macam mana you all nak buat untuk pelajar-pelajar atau you nak buat meeting panitia katakanlah kan. You macam mana you nak buat? Okay, pertama you kena masuk dalam portal Digital Learning KPM, gunakan ID MOE. Kalau you guna personal, you tak boleh buat. Sebab dia adalah feature premium. KPM yang bayar you punya ID tersebut, okay? Kepada Google untuk you dapat akses Google Meet ni. Okay. Bagi yang bukan cikgu KPM, kalau you ada domain edu.my iaitu G Suite for Education, you juga ada akses untuk Google Meet. You just pergi kat Google, type Google Meet. And you boleh sign in guna ID G Suite tersebut. Okay. Kemudian bila you dah login portal Digital Learning, you pilih aplikasi, kemudian you pilih Google, dia akan keluar tab Meet ni. Okay, ini bagi yang ada ID KPM tu. Okay, kemudian you pilih Meet, dia akan keluar macam ni punya paparan. You klik join or start a meeting. Bila kita klik start a meeting, dia akan minta nak namakan meeting ni apa. Contohkan katalah ini meeting panitia sejarah bilangan 1. You type lah panitia sejarah bilangan 1. Okay, namakan meeting tersebut. Kemudian klik join now. Dia akan keluar bahagian sebelah kanan sekali nombor 6 ni. Dekat sini you scroll mouse tu ke bawah, dia akan keluar bar. Dia ada meeting detail. Bila ada meeting detail, you boleh klik copy joining info. Dekat sini dia akan bagi link. Okay. Link tu yang penting untuk kita sebarkan kepada orang lain. Macam mana cikgu dapat link yang saya bagi tu, macam ni lah saya buat. Okay. Kemudian kita boleh share kepada mana-mana medium. Contohnya Telegram, email, WhatsApp. Untuk jemput mereka, klik link tu pada tarikh dan masa yang telah ditetapkan. Okay. Ada 6 step. Saya ulang. Portal Digital Learning, aplikasi Google Meet, join or meeting, namakan meeting, klik join now dan dapatkan link, sebarkan kepada orang lain. Okay. Tuan nak tanya sikit Okay, kalau boleh? seorang tu dia tak ada MOE punya Gmail, Okay. dia tak ada, tapi dia ada bayar lesennya sendiri ada. Okay. Tetapi kalau dia nak buat Zoom Meet kepada rakan-rakan bisnesnya yang tak ada lesen, ke pun tak boleh jalankan. Boleh, tak ada masalah. Boleh juga. Ramai peserta dekat sini yang gunakan akaun personal Gmail. Nak buat tak boleh, nak join boleh. Oh, I see. Nak buat boleh, nak buat tak boleh, tapi nak join boleh. Ramai sini bukan akaun G Suite pun. Okay, dia guna email, ada yang UTM dekat sini. Okay. Okay, thank you. Alright. Untuk akaun MOU je lah yang dapat buat ni Google Meet. Betul, untuk akaun MOE sahaja atau you all ada memang bayar business plan untuk kepada Google untuk G Suite. Thank you. Maksudnya you all sebenarnya bukan free tapi KPM dah bayar. Faham tak? Akaun MOE ni KPM yang bayar. You all dapat free lah sebenarnya. Okay. Ada soalan? Kalau ada soalan you just on je mic, you boleh bercakap. I akan dengar lah. Okay. Okay, kalau tak ada saya... Apa beza Google Meet ni dengan apps Zoom? Dengan apps Zoom. Oh, apps Zoom, okay. Tadi saya ada cerita, sekejap saya patah balik bagi yang tertinggal. Ini perbandingan dia. Okay, Zoom, saya secara ringkasnya Zoom ni, okay, dia hanya boleh 100 peserta sekarang. Tapi untuk Google Meet, sehingga 1 Julai, dia bagi kita 250 orang. Okay, boleh join. Macam sekarang, kita punya conference ni ada 251 orang termasuk saya. Kalau you tengok people tu ada 251 orang.
Tapi Zoom hanya 100, kemudian okay. Meet dia tak ada limitasi masa. Kalau Zoom, ID personal dia boleh 30 minit je. Bila habis, you kena buat link baru, you kena share balik. Jadi agak mengganggu lah bila you buat macam tu. Okay. Setengah jam je lah kalau yeah. Zoom. Lepas tu you buat link baru, you kena share balik. Kalau ID personal lah. Oh, okay. Okay. Tuan, nak tanya sikit. Okay. Itu Google Zoom dengan Google Hangout Meet kan? Dua-dua dibuat oleh Google kan? Zoom bukan. Zoom bukan lah? Zoom bukan. Kalau you Google, Zoom tak silap saya dia daripada China. Oh, okay. Zoom daripada China. China ke Taiwan, saya tak ingat. Oh, okey. Google lah kalau you nak cari maklumat syarikat dia. Tapi I pernah baca. Oh, okey. Thank you. Google Meet memang daripada Google. Tuan, kalau tak silap saya, Zoom itu dibuat oleh seorang rakyat Amerika yang berbangsa Cina. Okey. Boleh tolong Google kan? Apa? Okey, terima kasih atas info. Saya ada baca, dia kata Zoom daripada Amerika tapi berbangsa Chinese. Okey, ni ada yang dah berkongsi. Okey, terima kasih atas info. Saya sambung sesi kita. Okey, saya sampai ni. Okey, ni create. Okey, sampai sini. Okey. Bila kita dah create kelas, kita bagi orang kan. Okey, kalau you perasan dia ada sebab you tak pernah buat lagi, cikgu-cikgu tak pernah buat, dia akan ada dua paparan yang satu paparan tapi mungkin keluar dua. Ada yang terus masuk ke kelas macam ni bila guna ID MOE, dia terus masuk, senang kerja kita. Tapi yang guna ID personal yang tadi ada yang tanya kan, bukan MOE, dia tetap boleh join tapi kita sebagai admin terpaksa klik admit ni. Bila dia ask to join, kita kena admit. Ataupun lagi satu kaedah dekat sebelah atas ni, add people. Kita minta senarai ID rakan-rakan kita, kan kita add people ni, kita masuk ke account email yang bukan MOE, dia tetap boleh juga. Ada dua kaedah. Sama ada kita suruh dia ask to join atau kita invite dia add people dekat atas ni. Okay. Itu cara dia. Dan last kali pada hari ini, integrasi Google Meet dan Google Classroom ni, okay, saya buat dalam bentuk video ni. Nanti slide ni saya bagi, tapi saya tunjukkan secara ringkas macam mana nak buat Google Meet dalam Google Classroom. Okay, pertama macam biasa kita log in, log masuk. Ni log in dulu portal digital learning. Tekan menu guru, aplikasi Google. Okay, dekat sini ada Google Meet, kita klik Google Meet. Maksudnya kita buat dulu satu link. Nah, katakanlah sini panitia sejarah bilangan 1. Okay, continue. Okay, bila kita klik join now, okay, kita akan dapat link dia. Tapi saya tak boleh klik join now sebab saya takut putus yang saya tengah buat video conference ni. Bila kita dapat link, okay, dapat link, kita pergi patah balik kepada menu guru, masuk Google Class.